Ya, keluarga Malaysia seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini iaitu pada tanggal 5 Jun, negara kita meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Dan sudah pastinya ia merupakan satu aspirasi yang cukup jelas yang dizahirkan oleh kerajaan untuk memastikan alam sekitar kita ini kekal lestari dan juga dapat diwarisi dari zaman ke zaman. Baik, dan kita akan bersama dengan, iaitu saya kenalkan Datuk Mansur Othman yang akan bercerita tentang Hanya Satu Bumi, iaitu merupakan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Datuk. Alhamdulillah. Kami cukup berbesar hati kerana dapat bersama dengan Datuk pada pagi ini. Dan pastinya, Datuk, tema yang diangkat untuk sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini ialah Only One Earth, Hanya Satu Bumi. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara nilai yang boleh kita pelajari daripada tema yang diangkat ini, Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Pertama kali terima kasih pada saudara Munawar dan saudari Raja Sofi. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Tema yang kita kongsikan pada ini adalah lanjutan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ataupun WED, World Environment Day. Sedikit latar belakang. Berkaitan dengan WED ini, sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ini disambut oleh 143 buah negara di seluruh dunia. Dan mulai tahun 1972 dengan pembabitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, maka ianya menjadi satu trend, satu sambutan yang menyeluruh di seluruh dunia dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kelestarian serta kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran serta melibatkan penyertaan orang ramai terhadap isu alam sekitar. Dan tema ini menyerukan kepada tindakan proaktif dan kolektif secara holistik semua pihak untuk kelestarian bumi kita ini. Dan tindakan kolektif ini adalah transformasi alam sekitar yang diperlukan untuk pembangunan secara mampan bagi kesejahteraan keseluruhan penduduk bumi kita. Dan ini cukup konsisten. Ini konsisten dengan hasrat seluruh dan juga keseruan kementerian, iaitu KASA, yang turut serta meraihkan WED ini dengan sambutan kita yang kita beri nama Hari Alam Sekitar Negara yang kita sambut pada 21 hari bulan Oktober tiap-tiap tahun dengan tujuan yang sama. Iaitu untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen masyarakat dalam usaha kelestarian alam sekitar dengan penerapan nilai, ini slogan KASA, iaitu kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Wah, itu yang dibawakan. Baik, Datuk, dan apa perancangan Kementerian Alam Sekitar dan Air, iaitu KASA, untuk pastikan perundangan berkaitan dengan alam sekitar ini seiring dengan pembangunan negara dalam memastikan pencemaran dapat dikawal dengan lebih berkesan lagi, Datuk? Ini ada satu soalan yang cukup baik, Raja. Memang tidak dapat dinafikan yang perkara ini perlu kita beri perhatian serius dan kita perlu tarik perhatian ramai tentang perkara ini. Dan KASA, kementerian, berpandangan yang perundangan sedia ada. Perundangan sedia ada ini perlu ditambah baik dan diperkasakan lagi untuk dengan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pesalah-pesalah yang melakukan pencemaran alam sekitar. Dan sehubungan dengan itu, maka pihak kementerian telah merencanakan satu pindaan Akta Keselamatan Alam Sekitar 1974 untuk memberi kuasa yang lebih sikit kepada pihak kementerian untuk mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah yang mencemar alam sekitar. Okey, sudah pastinya dengan pindaan akta ini akan memberikan tujuan yang lebih jelas kepada pihak kementerian sendiri untuk memberi tindakan kepada pesalah-pesalah seperti yang Datuk nyatakan tadi. Jadi bila bercakap berkenaan tindakan yang akan diambil kepada pesalah-pesalah alam sekitar ini, Datuk, setakat ini apa antara tindakan yang akan dilakukan, Datuk?
Ya. Kalau saya boleh rujukkan hari ini lah. Hari ini dia ada 2-3 usaha yang dilakukan. Yang pertama ialah mengikut kalau di sepanjang tahun 2021 lah, sebanyak 268 pertuduhan telah diambil yang melibatkan pungutan denda lebih kurang RM46.7 juta. Wow. Itu kalau lebih khususnya RM4,762,500. Itu satu tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan tentang pesalah. Dan yang kedua ialah tindakan penguatkuasaan yang lain seperti sebanyak 2,796 notis arahan dikeluarkan kepada premis supaya ambil tindakan sewajar bagi mematuhi Akta Akad 1974 ini. Itu yang, dan di samping itu kalau saya boleh sebutkan jugalah sejumlah 7,670 kompaun telah dikeluarkan kepada pesalah dalam pencemaran alam sekitar ini. Itu di antara tindakan perundangan yang dilakukan oleh pihak kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar. Yes. Dan bagaimana pula tindakan yang telah diambil oleh kerajaan ke atas pihak-pihak yang telah pun gagal mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling iaitu 1974, Datuk? Ya, kita sedang memperkasakan lagi akta ini dan usaha untuk memperkasakan akta ini supaya ianya dapat kita dapat laksanakan dengan lebih berkesan lagi. So, satu seperti yang saya sebutkan tadi, tingkatkan kompaun yang lebih dan usaha-usaha yang lanjut ialah seperti macam memenjarakan. Dulu tidak ada usaha untuk memenjarakan pesalah-pesalah ini, tapi sekarang ini kita cubakan masukkan ini. Itu satu. Dan yang keduanya ialah untuk mempertingkatkan jumlah dari segi tindakan denda itu. Kalau dulu sedikit sangat denda jadi orang rasa ambil mudah ambil mudah tu nak perkara ini. So sekarang ni kita tingkatkan jumlah dendaan dan yang lebih ini lagi kita juga usaha untuk memenjarakan. Mananya boleh dipenjara kesalahan ini, penjarakan. So ini di antara langkah-langkah tegas lah yang sedang dirancang dan dirangka, dan saya betul-betul berharap yang pindahan undang-undang ini selepas yang diluluskan akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan lah lagi. Dan sehubungan dengan itu juga kita juga berharap yang ia dapat laksanakan dengan kerjasama ke semua agensi yang terlibat dalam melaksanakan akta ini. Iaitu untuk memperkasakan enforcement, penguatkuasaan dengan penglibatan pelbagai pihak. Baik, Datuk. Sudah pasti dengan tindakan undang-undang yang tegas dan juga penguatkuasaan yang berterusan yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk memastikan tiada lagi kejadian pencemaran alam sekitar yang berulang seperti sebelum ini, pencemaran Sungai Kim, Datuk. Ya, kita harap, yes. Sudah pasti, Datuk, kita melihat situasi semasa global pada ketika ini kita mengalami perubahan iklim, Datuk. Dan pastinya itu merupakan satu cabaran besar bukan sahaja buat negara kita, malah juga bagi ke semua negara di peringkat global. Jadi bagaimana usaha ataupun tindakan proaktif dan juga mitigasi daripada pihak kerajaan untuk memastikan persediaan kita ke arah perubahan iklim ini? Mungkin ada persediaan ataupun tindakan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam hal ini, Datuk? Ya, isu perubahan iklim ini ataupun climate change ini memang menjadi perhatian bukan saja di negara kita, malah di seluruh dunia. So kita, negara kita Malaysia ini, kita turut serta juga dalam isu ini dengan terutama sekali baru-baru ini Yang Mohd Menteri dan juga Yang Mohd Perdana Menteri pun dalam convention alam sekitar dunia ataupun COP26 yang adakan di Scotland. Jadi di situ dan juga selepas balik daripada komisen ini, kita telah menyatakan nombor satu yang kita kemaskini. Kita kemaskini kena ikrar komitmen negara terhadap isu perubahan alam sekitar ini pada tahun 2021. Dan apa dia ikrar kita gitu, iaitu kita untuk
mempertingkatkan ini apa tujuan kita, tujuan untuk ini apa perubahan alam sekitar ini daripada peratusan, tingkatkan peratus penglibatan kita dalam perubahan iklim ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah kita memperkemaskan atau memperkasakan ada urus perubahan iklim ni dengan kerajaan sendiri di bawah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan mewujudkan satu jawatankuasa yang dipanggil MYCAC dan yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. So itu dalam usaha kita untuk memperkasakan lagi tindakan kita dalam perubahan iklim. Kalau saya boleh ni rojok sikitlah, kalau saya boleh rojok sikit tentang perkara ini sebab ianya agak mustahak sikit dalam isu ini isu ini perubahan iklim ini. Satu, kita sedang merangka yang kita sebut National Adaptation Plan dengan memberi perhatian kepada beberapa perkara pokok. Yang pertama ialah tentang keselamatan air dan sumber air. Yang kedua tentang pertanian dan keselamatan makanan. Yang ketiga infrastruktur tenaga dan persekitaran terbina termasuk bandaraya. Dan yang keempatnya perhutanan dan biodiversity. Dan kelima tentang kesihatan awam. Ini merupakan trust yang jadi plan tindakan adaptasi kebangsaan. Ini perlu betul dengan perubahan iklim sekarang ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi yang MyCAC juga yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, ini merupakan platform yang tertinggi, yang melibatkan semua agensi dan juga kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ini kita perlu ini sebab perlu penyelagaman polisi dan juga tindakan bersama di peringkat negeri. Dan kita juga sedang membangunkan Akta Perubahan Iklim Negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Itu di antara yang dilakukan lah. Baik, itu dari segi perubahan iklim. Jadi apa antara langkah-langkah yang diambil lah oleh pihak KASA sendiri untuk memastikan kelestarian alam dan juga memastikan bumi kita dalam keadaan yang baik lah. Jadi mungkin sedikit saranan lah daripada Datuk sendiri kepada mereka luar sana untuk sama-sama kita mengambil tempat untuk menjaga bumi kita supaya sama-sama kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera dan lebih lestari. Ini saya nak rujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri baru ini lah. Itu tentang empowering the community. Berkenaan dengan penglibatan masyarakat umum. Jadi tujuan kita ialah untuk mempertingkatkan kesedaran masyarakat dan penyertaan mereka dalam usaha kita untuk melestarikan alam sekitar ini. So dalam hal ini saya ingin tarik balik perhatian kita kepada moto ataupun slogan WED ini, iaitu hanya satu bumi. Maknanya bumi ini adalah milik kita bersama. Betul. Jadi adalah tanggungjawab kita bersama. Dan ini selari dengan hasrat kementerian. So penyertaan masyarakat ini dalam itu dan empowering the community ini untuk memperkasakan komuniti seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ada beberapa aspek. Aspek pertama ialah untuk masyarakat digalakkan untuk melapor kegiatan-kegiatan. Yang macam kita sebut tadi pencemaran alam sekitar. Dan bukan saja takat melapor, kita juga ambil usaha untuk mencegah kejadian perkara itu berlaku dan seterusnya mengambil bahagian yang lebih aktif lagi dalam program-program yang dianjurkan oleh masyarakat, oleh kerajaan terutama di peringkat setempat. So apa dia program-program ini? Jadi program-program kemasyarakatan ini, program-program ini seperti yang dilakukan oleh Yang Berhormat sebut tentang kebun komuniti. Yang Berhormat sebut tentang kebun komuniti itu program. Kita di kementerian ada beberapa program yang lain. Maknanya seperti kudah, iaitu kita kutip sampah sambil beriadah. Itu kita menggalakkan ramai penyertaan daripada masyarakat umum, daripada kalangan belia, daripada penuntut, daripada NGO supaya terlibat dalam program ini. Dan satu lagi program yang kita laksanakan ialah program Dinas Sungai Kebangsaan.
Itu untuk menjaga kebersihan dan supaya sungai-sungai kita tidak tercemar. Supaya kita dapat membekalkan air yang lebih bersih, lebih selamat dan mencukupi kepada rakyat kita. So ini yang kita panggil Dinas Sungai Kemasan. Di samping itu yang akhir-akhir yang mutakhir ini program-program yang dilaksanakan oleh kementerian seperti kita tahu yang dengan pandemik baru ni berlaku banyak pembuangan e-waste e-waste program untuk e-waste yang perlu juga kita perlu kempen pengumpulan dengan elektronik dan juga elektrik lah, itu e-waste. Dan yang kedua kempen hindari plastik sedunia. Kita yang kita banyak pakai ini, kita cuba elakkan hindari plastik sekali pakai ini. Dan banyak negeri dah pun telah melaksanakan program itu, umpamanya seperti di Pulau Pinang dan juga di Selangor. Di charge untuk satu plastik cukup mahal sekarang ni. Dah RM1 dah. Di Pulau Pinang. Dah RM1. Ya, itu dah lebih dah itu. Kemudian kempen penghijauan bumi. Ini itu kita menggalakkan tanaman pokok. Macam minggu lepas umpamanya saya sendiri terlibat di kawasan Pemenang dengan pihak NGO dengan beliau prihatin dengan Jabatan Alam Sekitar untuk kita kempen tanam pokok. Ini kita lancarkan yang baru ni. So ini merupakan di antara usaha-usaha yang kita harap dapat penyertaan daripada masyarakat umum. Dan satu lagi yang juga saya sebut dengan di peringkat sekolah rendah. Ini peranan PIBG. Saya harap PIBG boleh tampil ke depan dan mainkan peranan untuk melibatkan pelajar-pelajar di peringkat rendah sekali tentang kesedaran kelestarian alam sekitar ini. Alhamdulillah. Sudah pasti seperti yang Datuk nyatakan, banyak sebenarnya program-program, kempen-kempen yang telah dilaksanakan khususnya bagi menyahut seruan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, empowering the community. The community. So pasti dengan kempen-kempen ini akan meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan masyarakat khususnya berkenaan kelestarian alam sekitar ini. Datuk, mungkin ada kesimpulan kata-kata akhir daripada Datuk sendiri berkenaan topik kita Only One Earth, hanya satu bumi yang kita kongsi bersama, Datuk. Ya. Saya untuk kempen ini yang kita sebutkan tadi sebab dia ada kempen yang menyuruh di seluruh negara. Jadi saya betul-betul berharaplah yang sambutan WED ataupun World Environment Day hari sahnya satu bumi ini diharapkan dapat mempertingkatkan dan mengekalkan momentum satu kesedaran dan yang kedua ialah komitmen komitmen keluarga Malaysia terhadap kelestarian alam sekitar kita. So itu harapan kita dan dengan ini selaras dengan slogan kementerian, iaitu alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Maka marilah kita bersama-sama dengan kerajaan untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Itu harapan. Okey, alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Itu slogan yang perlu kita pegang kukuh, Datuk. Selain kita meningkatkan kesedaran, bila kita dah sedar, kita perlu ada tindakan proaktif. Itu komitmen kita bersama untuk memastikan aspirasi ini dapat dijayakan. Itu dia. Terima kasih di atas perincian tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Mansor Osman selaku Timbalan Menteri Alam Sekitar dan juga Air. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih kembali kepada Raja Safi dan juga Cik Munawar. Ya, sama-sama, Datuk. Okey. Baik, itu dia antara perinciannya, Munawar. Jadi perlunya untuk kita didik anak-anak kita kesedaran berkenaan dengan alam sekitar, perlu untuk menjaga kebersihan kan. Jangan buang sampah merata-rata untuk pastikan alam sekitar kita dalam keadaan yang baik dan juga lestari. InsyaAllah.